ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهون أقوالنا آمين. Baik, yang lepas kita berhenti sampai dekat mana? Pasal ke 12 no? Baik. Oh, soalan sampai dah sabar sat ngaji datang pula lagi. Baik. Baik, semua sedia? Pasal yang ke-12. Faslun ats-tsani 'ashar. Sebab tayamum itu ada 3. Baik. Yang pertama, ketiadaan air. Betul? Maksudnya tidak air. Tak ada air. Tak ada air. Semua faham maksud tidak ada air. Baik. Yang kedua, dengan sebab sakit. Baik. Bila sebut kata sakit, sakit yang macam mana? Disyariatkan tayamum ini kerana daruratnya seseorang tersebut. Bila darurat, dia nak ambil wuduk, tak boleh, betul? Ataupun dia nak mandi wajib, tak boleh, betul? Jadi dalam hal keadaan ini dia darurat, betul? Tapi bila sebut darurat yang macam mana? Adakah sampai kalau kata nak mati baru boleh guna, atau sakit sikit-sikit pun dah boleh guna? Boleh faham? Sejauh mana darurat yang dikatakan ini? Baik. Yang kata darurat dalam bab tayamum ini ada 3. Yang kata darurat dalam bab tayamum ini ada 3. Darurat sebab sakit. Tulis macam mana pun. Darurat sebab sakit dalam tayamum ni ada 3. Baik. Yang pertama, tulis. Bila guna air je sakit. Bila kena air je sakit. Contoh, tangan kamu luka. Bila guna je sakit. Bila guna je sakit. Bila guna jadi sakit, yang pertama. Sempat tulis? Baik. Yang kedua, kalau guna apa? Kalau guna air, maka bertambah-tambah sakit. Kalau guna air, maka bertambah-tambah sakit. Sempat tulis? Sempat, no? Dan yang ketiga, kalau guna juga air, dia sembuh, tapi lambat sembuh. Kalau guna air, maka lambat sembuh. Sempat tulis? Baik. Poin yang pertama dia kata apa? Kalau guna air jadi sakit. Bila kata sakit dia tangan tu, maka dah boleh dah tayamum. Boleh faham? Kalau dah, orang kata apa, kalau contohlah nak basuh tangan, ataupun nak basuh tangan lah contohnya, bila kena air jadi sakit, maka dah boleh tayamum. Tak perlu sampai kata nak mati baru boleh tayamum. Tak. Tak perlu sampai kata nak mati baru boleh tayamum. Tak. Islam tak macam tu. Nabi SAW kata, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Dan yang seterusnya, yang ketiga, dia kata apa? Berhajat kepada air bagi meminumkan sesuatu benda yang hidup, yang haram dibunuhnya. Macam mana tu? Berhajat kepada air. Berhajat kepada air bagi meminumkan sesuatu benda yang hidup, yang haram dibunuhnya. Contohnya macam ni. Ayak ada. Isu yang ketiga ni dia kata ayak tu ada.
Tapi air tu hanya tujuannya cukup-cukup untuk minum. No? Tujuannya cukup-cukup untuk minum. Minum siapa? Minum kita dan juga minum makhluk ni. Contoh, kolah kita di luar. Air dia banyak betul? Lepas dah nak wuduk, lepas. Nak mandi lepas tak? Pun lepas. Cuma kalaulah contoh saya bayangkan satu hari negeri Kedah ni tak ada air. Satu jitra ni pun tak ada air. Bukan kata Kedah, jitra. Terutamanya jitra ni tak ada air. Yang ada pun cukup-cukup untuk minum dan juga cukup-cukup untuk masak. Baik. Persoalannya, untuk minum dan kami tu, untuk minum dan makan kami tu tak apa Ustaz. Tapi kalau ada ayam tu lebih. Tapi untuk nak jamu binatang haiwan, kalau kami tak bagi ayam ni dekat haiwan, haiwan mati. Boleh faham tak? Kalau kami tak bagi ayam ni bagi kat haiwan, haiwan mati. Baik. Nak dahulukan tayamum kan nak dahulukan haiwan-haiwan tersebut? Ya, pandai kamu. Dahulukan haiwan-haiwan tersebut yang mana haram dibunuh, Boleh faham tak tu? Baik. Kalau ayam tu ada tapi cukup-cukup untuk kita, lepas tu ada lebih sikit lagi, cukup-cukup juga untuk haiwan ternakan, ataupun contohnya untuk apa lagi? Untuk kucing. Kalau tak bagi ayam minum pun kucing, kalau tak bagi ayam tu bagi kucing minum, kucing pun mati. Maka boleh tak tayamum? Boleh. No, boleh. Okey, kita sambung seterusnya. Tengok buku kamu. Tengok buku. Ghairu muhtaramin sittatun. Dan yang tiada dihormati itu 6. Yang tidak dihormati itu ada berapa? 6. Tengok buku. Yang tidak dihormati itu ada 6. Yang pertama, orang yang meninggalkan solat. Orang yang meninggalkan solat dalam agama, orang-orang macam ni Allah Ta'ala anggap mereka ni tak dihormati. Orang-orang macam ni tak dihormati. Maknanya, kalaulah di rumah kita ada ayam, dengar ni, di rumah kita ada ayam, cukup untuk kita minum, dan ada cukup juga untuk kawan kita minum. Tapi masalahnya, kawan kita tadi tu dia tak semayang. Dia orang yang tak semayang. Maka ayak yang lebihan tadi, maka kalau ada kawan kamu tu, ayak yang untuk jamu kawan kamu tu, tak boleh bagi kat dia. Sampai teratu agama menganggap buruknya orang tak semayang. Maka, contoh, macam mana nak bagi gambaran dekat kamu? Baik, kamu bayangkan duduk di rumah, ada 2 orang dengan kamu dengan kawan kamu. Kemudiannya air tu cukup untuk kamu minum. Dekat kawan kamu pun ada juga lebih, tapi kawan kamu tu tak semayang. Bukan kata kawan kamu lah, orang sampah-sampah pun, dia tu tak semayang. Air lebihan tu nak buat wudu ke atau nak bagi dia minum? Maka kena buat wudu dulu. Sebab apa? Jangan bagi dia minum. Sebab orang yang meninggalkan solat, maka bagi agama tidak dihormati. Orang macam tu tidak dihormati. Maka apa perlu buat? Ambil ayam yang nak bagi dia ayam yang nak bagi dia minum tu, kita berwuduk dulu. Boleh faham? Boleh faham? Baik. Tetapi habis tu Ustaz, kalau orang tu memang dia tak semayang langsung, memang tak boleh bagi ayam dia minum langsung ke? Ya, tak boleh bagi. Melainkan apa? Melainkan dia taubat. Bila dia depan kita nampak dia dah taubat, ataupun dia khabarkan ke kita, dah aku dah taubat dah kemarin, memanglah aku tak semayang semalam.
tapi aku dah taubat. Hang tak percaya, jom tengok kita sembahyang sama-sama lagi. Kalau dia sembahyang depan kamu ataupun dia kata dia dah taubat, maka kena bagi dah ayat dekat dia? Kena. Tapi kalau dia ni jenis ketegak, degil, no, tak dengar cakap, tak mau sembahyang sampai sudah, kita kata sembahyang lah, tak mau sembahyang sampai sudah, maka air yang untuk bagi dia minum tu jangan bagi dia minum. Kita guna untuk buat wudu. Boleh faham? Boleh? Baik. Nak bagi tahu betapa buruknya orang yang meninggalkan solat. Yang kedua, siapa lagi? Orang yang berzina yang pernah berkahwin. Orang yang berzina yang pernah berkahwin. Baik, dia panggil, kalau di sini dia panggil az-zani al-muhsan. Orang yang berzina dalam masa sama dia pernah berkahwin. Baik. Dalam hukum hudud, penzina ni ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Yang pertama belum berkahwin, yang kedua pernah berkahwin. Baik. Kalau yang belum berkahwin, hukum hudud bagi yang belum berkahwin apa dia? Berapa sebatan? Berapa sebatan? Orang yang belum pernah berkahwin, dia tak pernah kahwin tapi dia berzina. Hukum dia apa? 100 sebatan. Itu yang kalau belum berkahwin. Kalau dah kahwin, apa kena buat? Apa kena buat? Hukumnya hukum rejam. Rejam buat macam mana? Ambil batu baling dekat kepala dia. No? Ambil batu baling dekat kepala dia. Tu yang orang yang dah berkahwin. Maknanya dalam Islam nak bagi tahu orang yang berzina, yang mana dia pernah berkahwin, lepas tu dia zina pula, tak kira lah dia tu suami orang ke, ataupun dia tu duda, ataupun dia tu janda, kemudian dia berzina pula, maka dalam Islam orang macam ni tidak lagi dihormati. Maka apa yang Islam buat? Bunuh. Nak bagi tahu beratnya, yang pertama orang yang meninggalkan solat, yang kedua beratnya orang yang berzina yang pernah berkahwin. Agama nak bagi tahu orang macam ni bukan dia tak ada pengalaman kahwin, dia ada pengalaman kahwin. Dia tahu macam mana nak handle diri dia, tapi dia galak juga nak berzina. No? Bagi orang macam ni, Allah Ta'ala kata kena rejam dia. Baik. Habis itu Ustaz, yang nak laksanakan rejam ni siapa? Kita ke? Bukan kita. Yang nak laksanakan ini pemerintah ataupun kerajaan yang akan melaksanakan benda-benda macam ni. Baik. Persoalannya yang habis itu Ustaz, kalau dia taubat macam mana Ustaz? Nak bagi ayam tak ada minum ataupun kita nak wudu? Kalau dia taubat, ayam yang lebihan tu nak bagi dia minum ke ataupun kita dahulukan wudu kita? Kalau dia tak taubat lagi, maka ayam lebihan tu kita kena guna wudu dulu. Tapi kalau kata tiba-tiba dia taubat, dia bagi tahu kita dia dah taubat, dia dah wudu dah dekat kerajaan yang dia taubat, maka ayat lebihan wudu, ayat yang lebihan tadi kita nak wudu ataupun nak bagi dia minum? Bagi dia minum. Bagi dia minum. No? Dalam Islam kan tak ada peluang, bukan tidak ada peluang kedua. Dalam Islam ada peluang kedua. Orang yang meninggalkan solat walaupun dia itu tidak dihormati. Dan untuk pengetahuan kamu, orang yang meninggalkan solat, kalaulah kerajaan ataupun pemerintah tangkap dia, apa hukuman dia? Agama bagi masa kat dia, kalau tak silap saya 3 hari. Kalau dia tak taubat ataupun dia tak semayang, orang yang meninggalkan solat ini juga boleh dibunuh. No? Macam itu juga orang yang pernah berkahwin kemudian dia berzina, maka
Dia kena rejam ataupun kena bunuh. Baik, tapi kalau dia taubat macam mana? Maka kalau dia taubat, hal itu serah kita ada ilmu dengan Allah Ta'ala, maka kita boleh bagi balik ayam itu, bagi dia minum. Baik. Yang ketiga, tengok yang ketiga. Yang ketiga, orang yang murtad. Orang yang apa? Orang yang murtad. Apa maksud murtad? Orang yang keluar daripada Islam. Tak kira lah dia keluar dari Islam, dia masuk mana-mana agama ke, ataupun dia tak masuk mana-mana agama, dia jadi ateis lah. Maka orang macam ni, kalau kerajaan dapat tahu, dapat tangkap, maka kita bagi masa dekat dia lebih kurang 3 hari. Kalau kata dia tak mau masuk, dia tak mau taubat, dia tak mau masuk Islam balik, dia tak mau taubat, maka hukuman kepada dia adalah hukuman apa? Hukuman kepada dia adalah hukuman bunuh. No? Baik. Orang macam ni, kalau ada air tapi lebih juga untuk dia, maka jangan bagi dia minum. Maka gunakan air tersebut untuk kita tujuan apa? Tayamum kita. Tujuan kita wuduk dulu. Sebab tak darurat lagi. Biar tu bagi dia tak darurat pun. No? Tapi kalau dia taubat, dia masuk Islam balik, maka air tadi kena bagi dia minum. Boleh faham? Boleh faham? Kau berat lah saya cerita ni? Berat lah? Berat lah? Nak bagi tahu ni ada berapa orang ni yang mana 6 orang ni, 6 jenis makhluk ni, kalau ada ayat lebih kat mereka, kita kena berwuduk dulu. Baru kalau dia kata mereka taubat, barulah kita bagi ayat dekat mereka. Baik. Yang seterusnya nama apa? Nama 4. Baik, tengok buku kamu. Baik. Yang keempat, siapa yang tidak dihormati tersebut? Yang keempat, kafir kafir apa? Apa maksud kafir harbi? Apa maksud kafir harbi? Okey. Tulis sikit. Kafir harbi itu yang mana terang-terang masuk berperang dengan orang Islam. Yang mana terang-terang masuk berperang dengan orang Islam. Baik. Kafir ni ada banyak jenis. Ada kafir zimmi, ada kafir apa lagi? Kafir zimmi lagi, harbi lagi, muahad lagi, ada macam-macam lagi. Tak apa, tulis dulu. Kafir harbi ni macam mana? Kafir yang mana masuk dalam negara Islam nak berperang dengan orang Islam. Contohnya Israel. Palestin tu negara Islam kan, orang Arab Islam. Baik. Dia masuk rumah kita, kemudian dia nak bunuh kita. Apa perlu kita buat? Kita bunuh dia dulu. No? Sebab kita pertahankan kita bunuh dia dulu. Baik, seterusnya, kalau kata kita tak bunuh dia pun, kita berjaya tangkap dia, kita bubur dalam lokap, kita bubur dia dalam penjara, ayat lebihan kola ataupun ayat yang lebihan tadi itu nak bagi dia minum ke ataupun kita berwuduk dulu? Wuduk dulu. No? Wuduk dulu. Kita wuduk dulu, baru bagi biar dia mati, tak apa. Nak beritahu kata mereka ni tak ada nilai. Dalam Islam tidak ada nilai, tidak dihormati. Itu kalau contohnya di Palestin ataupun orang Israel. Baik, kalau di Malaysia kita ni saya nak tanya, orang Cina dengan orang India kafir harbi tak? Tak. Mereka memusuhi kita tak? Tak. Mereka berperang dengan kita tak? Tak. Mereka kawan-kawan kita. Yang tu tak panggil kafir harbi. No? Boleh faham? Boleh faham? Kalaulah ada ayat tu cukup untuk kita. Lepas tu ada lebih sikit lagi. Lebih untuk orang kafir yang bukan kafir harbi. Contoh.
ada dekat kawan jiran kita. Contohnya ayam tu lebih jiran kita. Nak bagi tak kat jiran kita? Bagi. Sebab apa? Jiran kita tu kafir harbi tak? Tak. Melainkan jiran kita tu terang-terang, bukan support, dia terang-terang nak main perang dengan kita, ataupun main nak bunuh kita. Boleh faham? Baik. Seterusnya, yang kelima apa dia? Baik, yang kelima, anjing gila. Anjing gila. Baik. Kalau saya kata tadi, baik, kalau ada ayam tu lebih untuk haiwan ternakan ataupun untuk binatang kita dahulukan binatang kita, melainkan keenam ni. Yang kelima dia kata apa? Anjing gila. Baik, kalau anjing jiran kita tu anjing gila, anjing tu anjing peliharaan, tu dikira anjing gila tak? Tak. Maka kalau ada ayam lebih, bagi anjing itu dulu minum. Melainkan kalau yang ada depan kita tu anjing gila. Maka kalau anjing gila, apa perlu buat? Wuduk dulu. Ayam lebihan tu guna untuk wuduk kita dulu. Boleh faham? No? Anjing gila ni dalam Islam juga disunatkan untuk bunuh. Anjing gila ni dalam Islam disunatkan untuk bunuh. No? Baik. Bila sebut anjing gila ni, semua jenis anjing tak? Ada anjing peliharaan, ada anjing untuk kebun, ada anjing untuk polis, ada anjing yang jiran kita. Itu janganlah dibunuh, bukan. Anjing gila ni yang tak dihormati ni hanya anjing gila. Baik. Seterusnya, yang ke berapa? 6. Yang ke-6, babi. Babi. Baik. Bila sebut babi, sebut babi. Bila sebut babi, ada tak dia nyatakan di sini babi hutan ataupun babi kampung ataupun babi bandar? Tak. Bila dia kata kat sini babi, semua jenis babi. No? Semua jenis babi. Jadi kalau ada ayam lebihan, kita wuduk dulu. Babi jangan bagi minum.